Okey, okey, cikgu harap kamu semua dalam keadaan yang baik untuk sentiasa bersedia untuk zaman sekarang ni sambil menghadapi fasa endemik. Cikgu harap kamu semua still menjaga SOP dan bersiap sedia sekiranya dipanggil untuk divaksin untuk memulakan persekolahan secara bersemuka nanti tak lama lagi. Okey. Sebelum tu, hari ini cikgu akan ajar topik ulang kaji iaitu topik music blues dan juga music jazz. Okey, ini dah termasuk dalam apresiasi muzik. Okey, so topik ni adalah topik yang agak penting juga yang kamu perlu tahu sebab dua jenis genre ini memainkan peranan penting dalam perkembangan muzik di dunia ini. Okey, untuk pada akhir topik ini diharap kamu semua dapat menulis maksud dan perkembangan muzik blues dan jazz serta kamu juga dapat mengetahui tokoh-tokoh muzik dan juga instrumentasi dalam muzik jazz dan juga blues. Okey. Okey, mari kita teruskan dengan topik ini. Cikgu akan buka slide. Mari kita sama-sama membincangkan tentang topik ini. Okey, nampak tak cikgu share screen ni, Fajar? Nampak cikgu. Okey, nampak. Okey, bagus. Terima kasih Babanjit. Okey, topik ulang kaji hari ini adalah music blues dan juga music jazz. Okey, kita pergi ke music blues dahulu. Okey, apa tu music blues? Okey, sejarah awal music blues ni adalah lahir dalam kalangan penduduk berkulit hitam dari sekitar selatan Amerika Syarikat. Okey, selatan Amerika Syarikat ni lebih kurang di kawasan Florida dan juga New Orleans. Kalau kamu nanti boleh tengok dekat peta, New Orleans, Florida tu di kawasan selatan Amerika Syarikat. Okey. Muzik ini berkembang daripada muzik tradisi orang Afrika seperti lagu bekerja, lagu rakyat dan lagu kerohanian. Okey. Lagu bekerja, lagu rakyat dan lagu kerohanian. Pada zaman ni dorang menyanyikan lagu ni sebagai dorang untuk meluahkan penderitaan dorang. Dorang memainkan muzik blues ni. Sejarah awal dia meluahkan penderitaan dorang kerana pada zaman itu orang-orang berkulit hitam dari Amerika Syarikat ini ditindas oleh orang kulit putih di sana. Okay, ini sebelum zaman Abraham Lincoln menjadi Presiden Amerika Syarikat. Okey, kejap lagi kita akan dengar muzik blues yang terawal di US. Kita akan dengar dekat YouTube. Sekejap lagi cikgu akan buka, cikgu akan tunjuk awak. Okey, so diorang nyanyi lagu ni sebabkan diorang nak luahkan perasaan diorang. So, music blues ni lebih kepada arah soulful music. Untuk meluahkan perasaan. So, daripada music blues lah diorang meluahkan perasaan diorang penat bekerja, lagu-lagu untuk menyatupadukan rakyat diorang dan juga lagu-lagu kerohanian. Okey, kita pergi point yang seterusnya iaitu blues memainkan peranan penting dalam sejarah muzik Amerika. Okey. Blues juga banyak mempengaruhi perkembangan muzik jazz. Okey, untuk modern jazz, blues ni banyak mempengaruhinya adalah kerana dia punya gaya improvisasi dalam blues ni. So, dalam blues ni mementingkan improvisasi ataupun apa itu kita panggil permainan secara mengikut hatilah. So, diorang main ikut soul je. So, kalau ada soul, kamu dapatlah menepati music blues tu.
Kejap lagi kita akan pergi macam mana dia punya improvisasi dalam blues semua macam mana. Okay. Okay, ni antara contoh-contoh tokoh pemuzik blues terkenal iaitu W.C. Handy, B.B. King, John Lee Hooker, Muddy Waters, Bessie Smith, Eric Clapton dan John Mayer. Dia ada banyak lagi, ada ramai lagi. Tapi cikgu listkan yang ni lah. Sebab yang tu ramai lagi, nanti kau nak list pun banyak juga slide. Nanti kamu boleh cari sendiri selebihnya. Okay. Tapi yang sebagai contoh lain-lain juga, kalau kamu kenal seorang gitaris nama dia Gary Moore. Siapa pernah dengar lagu Still Got the Blues? Itu pun tergolong dalam music blues. Okay, lagu tu Still Got the Blues. Dan juga gitaris itu juga memainkan music blues. Okay, kejap lagi kita akan pergi kepada lagu-lagu yang dimainkan oleh artis ataupun tokoh pemuzik blues terkenal ini. Okay, B.B. King ni merupakan seorang legenda. Dia baru meninggal. So, nanti kita akan dengar lagu daripada B.B. King. Okay, ni antara alat muzik blues. Okay, ni antara alat yang terawal lah. So, sekarang blues ni dia dah evolve alat-alat dia. So, dia dah banyak modern instrumen dalam muzik blues. So, contoh alat-alatnya adalah harmonika, kazoo, slides. Okay, slider ni digunakan dekat gitar, dimainkan secara penggunaan slider ni adalah dia akan diletakkan di jari, di tangan kiri, jari yang memegang fret tu, dia akan diletakkan di tangan kiri, di jari manis ni. Akan letakkan slider tu dan dimainkan di atas fret untuk menekan not-not tu. Okay. So kita ada washboard. Okay, washboard ni kalau kamu tengok bentuk dia macam zaman dulu punya nak basuh baju tu. Washboard. Ni memang tempat basuh baju pun ni zaman dulu punya. So diorang gunakan benda ni sebagai alat muzik diorang. Okay. So cara permainannya diorang akan membunyikan di bahagian yang digosok itu. Kalau kamu perasan ada petak besar di situ, tengah-tengah, di situlah digunakan cara permainannya. Dan seterusnya viola. Mandolin ni berbunyi, dia berbentuk seperti gitar, cuma bunyi dia lagi berpitch tinggi daripada gitar, dan juga banjo. Okay, kejap lagi kita akan go through semua alat-alat muzik ni, cara permainan diorang. Okay, kita akan tengok. Okay, ni antara alat-alat muzik blues yang terawal lah yang digunakan. Okay, sekarang ni alat muzik blues ni dah evolve. So, semua alat muzik boleh memainkan muzik blues selagi mereka menggunakan scale blues. So, dipanggil music blues. Okay, kita pergi seterusnya iaitu perkembangan music blues. Okay, music blues ni dah lama. Okay. Dia bermula daripada 1890 hingga ke 1920-an. Okay, kita pergi yang pertama dulu, 1890 hingga ke 1920-an. Okay, muzik yang mula muncul di Delta Mississippi. Pada awalnya dipanggil country blues yang menggunakan gitar sebagai alat muzik iringan. So, pada awalnya muncul di Delta Mississippi, dia orang gunakan gitar je, alat yang pertama. Dan dipanggil country blues sebagai muzik iringan. So, dia orang pakai gitar dengan menyanyi je. So, itu sajalah. Itu antara perkembangan muzik blues yang terawal. Mereka menyanyi blues untuk mengubat hati yang penuh kekecewaan, penderitaan dan kecurangan. Selepas Perang Dunia Pertama, bandar Chicago menjadi pusat baru bagi muzik blues. Ramai pemuzik blues dari selatan telah berhijrah ke bandar Chicago untuk mencari peluang yang lebih baik. So, daripada 1890 hingga 1920-an, so muzik blues hanya menggunakan gitar dan juga dengan menyanyi dan dipanggil country blues. Okay, selepas Dunia Pertama, baru diorang pindah ke Chicago setelah Chicago menjadi pusat bagi muzik blues. So, diorang ni daripada selatan ni semua bergerak ke bandar Chicago untuk mencari peluang kehidupan yang lebih baik. Okay, daripada 1930
hingga 1940-an, muzik blues lebih baru ialah urban blues. Okay, urban blues ni apa? So dia dah up to date sikit lah mengikut zaman diorang. So up to date-nya dengan menggunakan gitar elektrik dan peralatan amplifier sebagai muzik iringan. So bila dah dipanggil urban blues ni, dia dah pergi ke arah blues bandar, kawasan bandar. So benda akan lebih modern sikit lah. So dah menggunakan gitar elektrik, dah guna bass elektrik, dah guna keyboard. Semua peralatan yang menggunakan amplifier diorang dah guna sebagai muzik iringan. So music blues daripada 1930 hingga 1940 ni dah semakin moden. So rakaman gitar elektrik yang terawal dimainkan oleh Eddie Dunham. Okay, ni seorang gitaris juga. Semasa era 1940-an, penggunaan alat muzik elektrik semakin banyak digunakan dalam music blues. Kumpulan-kumpulan muzik blues mula menambah penggunaan alat muzik seperti saxophone, trumpet dan permainan harmonika. So untuk menjadikan muzik blues tu lebih, orang kata lebih kaya dengan musicality-nya, dengan tone-nya, diorang tambah alat muzik seperti saxophone, trumpet dan permainan harmonika. So bila diorang dah tambah alat ni, so bunyi ataupun musicality di dalam grup tersebut, daripada kumpulan tersebut akan menjadi kaya lah. So kita akan dengar macam-macam jenis tone. Kita akan dengar tone daripada trumpet, saxophone yang sedap. Selain daripada elektrik, gitar, selain daripada alat-alat backline yang lain seperti drum, bass, piano semua. So ini adalah diorang dah tambah, diorang mula evolve, diorang dah tambah instrumen untuk menjadikan music blues itu lebih baru. Okay, pada zaman ini dipanggil urban blues 1930 hingga 1940. So kita pergi kepada cara persembahan muzik blues. Cara persembahan muzik blues iaitu kebiasaannya semasa era ini, muzik country blues dirakam dengan seorang penyanyi solo. Ini bagi pertengahan tahun 1920-an, okey? Pertengahan tahun 1920-an. Kebiasaannya, muzik country blues dirakam dengan seorang penyanyi solo lelaki sambil bermain gitar atau piano dan seringkali juga diiringi dengan alat muzik harmonika atau alat perkusi yang mudah. So, ni cara persembahan pada 1920-an. So, dia lebih kepada one man show lah. One man show ataupun two man show. Apa yang dipanggilkan one man show dengan two man show ni? One man show ni maksudnya dia lah main alat muzik dan dia jugalah yang menyanyi. Itu dia panggilnya. Sambil dia menyanyi, sambil tu dia main gitar ataupun piano. Okay, untuk menambahkan lagi dia punya lagu tu mungkin dia akan tambah solo part bagi alat muzik iringan yang lain seperti harmonika ke, alat kastos tadi ke. Okay, ni atau alat perkusi yang mudah. Alat perkusi yang mudah ni macam yang di belajar tadi, alat muziknya kita boleh pakai washboard ni, kazus. Mungkin tu washboard ni dia panggil alat perkusi juga pada zaman tersebut. Okay, permulaan 1930-an, pemuzik blues banyak terpengaruh dengan budaya urban termasuk muzik popular dan jazz. Persembahan combo mula bertapak dengan menggabungkan piano, gitar dan alat muzik perkusi yang telah dimajukan. Okay, itu yang dipanggil urban blues. Diorang dah mula evolve, diorang dah termasuk dalam muzik popular dan jazz. So diorang dah gabungkan jazz sekali dan muzik popular. Sebab itulah blues ni memainkan peranan penting dengan muzik jazz. Okay, sebab apa diorang dah gabungkan. Persembahan diorang tu dah ke arah jazz performance dengan ada banyak alat. So diorang main permainan persembahan secara combo, big band semua. So akan jadi lebih meriah. So ini menggabungkan piano, gitar dan alat muzik, alat perkusi yang telah dimajukan. Okey, semasa 1940-an, sebilangan kumpulan muzik blues memasukkan alat muzik saxophone sebagai tambahan dan harmonika dalam muzik blues. Ini semasa
1940-an. So dia dah makin evolve, dia dah tambah soloist dalam setiap permainan diorang. Dah tambah soloist untuk menjadikan kumpulan diorang tu lebih tinggilah musicality-nya dan lebih sedap kita dengar. Ada macam-macam tone kita dengar. Okay. Music blues telah bertahan dengan begitu lama dan masih lagi segah hingga ke hari ini. Okay. Pengaruhnya meluas dalam pelbagai genre muzik yang terdapat di bumi Amerika Syarikat. Pemuzik yang popular di dunia seperti The Rolling Stone, Jimi Hendrix dan Santana turut dipengaruhi oleh muzik blues dalam karya-karya muzik mereka. Okey, setakat ini pelajar semua boleh faham dengan apa yang saya terangkan sebentar tadi semua pelajar? Boleh. Okey, terima kasih. Yang lain semua okey nanti kalau cikgu tanya semua boleh jawab Okey, kita teruskan dengan music jazz. Okey, sebab selepas habisnya ni nanti cikgu akan tunjuk dekat YouTube dia punya cara lagu-lagu yang terawal dalam music blues, music jazz, apa yang ada ni semua benda cikgu akan tunjuk dekat YouTube. Okay, mari nanti kejap lagi kita akan pergi satu-satu. Okey, kita pergi ke sejarah music jazz dahulu. Okey, music jazz telah dicipta oleh pemuzik-pemuzik Amerika yang berketurunan Afrika dan mula berkembang di Amerika Syarikat pada awal tahun 1890-an. So bermulanya jazz, modern jazz di Amerika ni adalah pada tahun 1890. Mereka sering melakukan persembahan di jalanan, kedai minuman bar dan dewan tarian sekitar New Orleans dan bandar-bandar di selatan Amerika Syarikat. Okay, so music jazz ni dia berkembang sama seperti music blues di selatan Amerika Syarikat. Okay. Okay, ni benda penting ni, poin yang ketiga. Elemen penting dalam music jazz adalah improvisasi serta memiliki ciri-ciri irama sinkopasi, beat yang tetap dan kelainan dari segi warna tone dan corak persembahannya. Apa yang dikatakan dengan improvisasi? Okey, improvisasi ni adalah not yang dimainkan tidak mengikut skor, hanya permainan ni open lah, improvisasi ni atas diri sendiri, cara dia nak masukkan scale apa semua dia boleh improvise, apa benda modern scale yang dia nak gunakan. Seperti contohnya diorang masukkan mode scale seperti Dorian, Lydian, Phrygian diorang masukkan dalam solo diorang. Okey, ini adalah dipanggil improvisasi. Improvisasi ni adalah not-not yang lain daripada melodi asal sesebuah lagu itu. So dia improvise not-not tu. Dia masukkan skill-skill lain. Okey, apa itu juga sinkopasi. Sinkopasi ni irama yang dimainkan secara serentak semua. Semua irama dan melodinya dimainkan secara serentak. Atau kita panggil lebih kurang macam unison part lah. So dia unison part yang tricky punya. So dipanggil sinkopasi, syncopate. Kejap lagi cikgu akan tunjukkan lagu yang ada menggunakan improvisasi dan irama sinkopasi, beat yang tetap dan kelainan dari segi warna tone. Kejap lagi kita akan tengok persembahan yang ada elemen penting ini. Okey. Kejap lagi kita akan pergi. Seterusnya. Okey, ni antara contoh-contoh tokoh pemuzik jazz terkenal. Okey, Louis Armstrong. Okey, Louis Armstrong ni seorang trumpeter. Okey, Duke Ellington. Seterusnya Charlie Parker, seorang saksofonis. Benny Goodman dan juga Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald ni adalah seorang penyanyi. Okey, ini contoh alat-alat muzik yang ada dalam muzik jazz, iaitu gitar, bass ataupun double bass, drum, piano, trumpet, saxophone dan trombone. Okey, alat-alat di atas di antara alat-alat yang sering digunakan dalam muzik jazz. Tapi walau bagaimanapun, semua alat muzik dapat diaplikasikan dalam muzik jazz. Okey, pada zaman sekarang ni semua alat muzik boleh memainkan muzik jazz ni. Okey. Cuma pada zaman dahulu, ini alat-alat yang popular yang dimainkan dalam muzik jazz. Okay, ini antaranya. Okay.
Okay, kita pergi kepada perkembangan muzik jazz. Okay, pada awal perkembangan jazz New Orleans dan jazz Dixieland, melodi akan dimainkan oleh pemuzik secara bergile-gile, sementara pemuzik lain akan bermain melodi secara improvisasi. Okay, so cara dia main, dia akan memainkan melodi asal dan pemain seterusnya akan memainkan improvisasi melodi tersebut. Improvisasi ni adalah dia gubah sikit melodi yang asal menjadi lebih sedap lah. Yang dia gubah tu, dia masukkan skill-skill yang lain semua akan jadi fresh lah lagu tu. So kita pergi kedua, apabila muncul era music swing, kumpulan big band mula bergantung dengan muzik yang telah digubah secara bertulis. Okay. So secara bertulis ni maksudnya dah ada notasi lah. Dia dah ada skor. So bila big band ada, diorang akan main mengikut skor. So diorang tahu bila diorang nak masuk, bila diorang nak attack, bila diorang nak solo, bila diorang nak syncopate, bila diorang nak tone down semua. Okay, so diorang main ikut skor. Walau bagaimanapun, ciri-ciri improvisasi masih lagi kekal dalam gubahan persembahan muzik jazz. Okay. Ciri-ciri improvisasi still diorang ada, maksudnya diorang digunakan dalam solo part. So bila solo partnya, sesebuah lagu ada solo part dalam 8 bar. So dalam 8 bar tu seseorang pemuzik tu akan mengimprovisasi lagu tersebut di bahagian tersebut. Okay, diorang akan improvise lah. Kita akan dengar macam-macam jenis solo diorang akan buat. Okay, seterusnya, dunia muzik jazz telah mengalami pelbagai perubahan dan pengaruhnya telah merebak ke bandar-bandar lain seperti Chicago, St. Louis, Kansas dan New York dan seterusnya ke seluruh dunia. So dah satu dunia ni dah evolve lah. Dia dah start pergi ke bandar-bandar besar. Chicago, St. Louis, Kansas, New York dan seterusnya dah pergi bandar-bandar besar dunia. Bermula pada tahun 1940-an, muzik jazz telah berubah daripada muzik tarian kepada menonton dan mendengar persembahan muzik jazz. So sebelum ini, bila zaman perang tu, muzik jazz ni ataupun big band ni digunakan semasa diorang parti. Okay, masa diorang parti ataupun masa dekat bar diorang parti, muzik ni dimainkan dan diorang menari-nari dengan muzik ni. Pada zaman sekarang, muzik jazz ni kita dah mempertontonkan. Okay, kita dah dengar dan menonton, kita dah tak menari-nari lagi. Tapi still ada juga di kawasan Amerika lah, tapi di seluruh dunia sekarang muzik jazz ni kita dah menonton dan mendengar persembahan muzik jazz. Okay, so kita appreciate lah muzik tu. Okay, ni info muzik kita pergi. Okay, lagu Sinaran, Agenda dan Hitam Putih Kehidupan pernah dinyanyikan oleh Ratu Jazz Malaysia, iaitu Datuk Sheila Majid. Okay, Datuk Sheila Majid ni kalau awak semua nak tahu, merupakan penyanyi wanita. Dia telah menyanyikan lagu-lagu style ataupun bergenre jazz lah ni, modern jazz ni genre. Banyak lagu-lagu dia yang famous. Okay, so dia banyak bermainkan lagu-lagu atau menyanyikan lagu-lagu lagu-lagu yang bergenre jazz. Okay, lagu-lagu ini telah membuka minda masyarakat ketika itu dalam meneroka genre muzik jazz. Namun begitu, perlu diketahui bahawa pelopor muzik jazz terawal di Malaysia ialah pemain-pemain piano seperti Alfonso Soliano. Okay, Alfonso Soliano ni pada awal penerbitan RTM, okay, dia merupakan pengarah muziknya. Dan juga Jimmy Ball. Okay. Kemudian muncul pula Razak Rahman. Okay, Razak Rahman ni seorang pemain saksofonis dan juga Michael Vrapan, seorang pianis yang juga merupakan pemuzik jazz terkenal. Diikuti dengan penyanyi jazz yang lain seperti Norin Aziz, Atli Harun dan Najwa Mahyadin. Okey, Najwa Mahyadin ni anak kepada bekas Perdana Menteri Malaysia kita, iaitu Muhyiddin bin Yasir. Dia. Okey, sekejap cikgu. Dia termiss slide. Ya.
Okey. Okey, setakat tadi tu pelajar, kamu semua boleh faham? Cikgu nak pergi kepada YouTube. Okey, cikgu nak share apa yang jenis-jenis music blues tu, music blues yang terawal, pemain-pemain music blues semua. Okey, kamu semua boleh faham setakat itu, pelajar? Boleh. Boleh je. Okey, terima kasih. Okey. Sekejap ya, cikgu buka YouTube. Okay, kita pergi kepada music blues dulu. Okay, music blues yang terawal. Okay, mari kita dengar pada awal music blues. Mari kita dengar. Blues music as a distinct style dates back at least to the 1890s, but recordings of the blues wouldn't be made until sometime later when the burgeoning record industry saw that blues records could sell. So what were the earliest blues recordings? The list of songs we talk about here is by no means meant to be exhaustive, but to highlight some of the important first in the recording of early blues. The earliest recording of a song with blues in the title was the Memphis Blues by W.C. Handy, the self-styled father of the blues. It was a published composition and first recorded by the Victor Military Band in 1914. Musically, though, it was more ragtime than anything most people would recognize as blues. Boleh dengar music blues terawal ni. W.C. Handy. The first recording of a song in the classic blues style, vocals and all, is Crazy Blues from 1920. The singer, Mamie Smith, was a jazz singer and vaudevillian working for OK Records and backed up by the Jazz Hounds. The record was highly successful and led record companies to record other female singers doing blues numbers like Ma Rainey and Bessie Smith. This is what most people consider to be the first proper blues recording. Kamu dengarlah kualiti recording zaman dulu. These female singers, backed by what were essentially jazz bands, were popular in the cities, but what about the country blues? The first rural artist to make it on the record was Sylvester Weaver from Kentucky. In 1923, he recorded guitar backing for Two Sides featuring singer Sarah Motley. A couple of weeks later, he would make the first recordings of blues slide guitar with guitar rag and guitar blues, both instrumentals. These recordings were also for OK Records. Okay, ini cara permainan gitar menggunakan slider tadi yang ditunjukkan tentang Elila Music Blues. Itu slider ni, cara permainan. Kamu boleh dengar. The first country blues artist to make vocal recordings was Ed Andrews when OK Records discovered him in Atlanta. The two tracks he recorded, Barrel House Blues and Time Ain't Gonna Make Me Stay, were also among the first field recordings done outside of New York and Chicago. I hear me knocking, your door.
up and The earliest recording of a Delta blues singer was a version of Milk Cow Blues by Freddie Spurrell in 1926. He did the recording in Chicago for none other than OK Records. listen to my story now, please listen to my song. Okay, ni dia kan. Gitar dengan penyanyi. Can't you imagine how I feel now? I'm making my real love. She's a full-blood gentleman. Tell you boys the way I know. Moving to the eastern United States, Blind Blake would be the first to record sides that would become heavily influential on what came to be known as Piedmont blues. His recordings, which were very close to ragtime, would be important for a slew of guitarists from the southeast. His first records were done in 1926 for Paramount. The success of some of these early recordings convinced record companies that blues music was a viable product, and over the years, they, along with folk song collectors, would make sure that we would get to enjoy early blues artists today. Okay, kita dah tahu kan dia punya cara-cara recording pada zaman dulu, pada zaman awal. Okay, ni mari kita dengar yang orang kata betul-betul lama punya lah blues ni. Kita dengar macam mana muzik ni. Okay. Ni lagu blues yang terawal. Nyanyi macam malas-malas kan. Okay, ni sebab dia cara nyanyian blues lah macam ni. Dia improvisasi. Cara orang luahkan perasaan orang pada zaman dahulu lah. Okay, mari kita dengar pula lagu blues yang dah moden. Okay, blues yang dah moden ni maksudnya dia dah ada instrumen yang moden lah, maksud instrumen yang elektrik semua, gitar elektrik semua. Okay, kita dengar yang daripada Malaysia dulu. Itu kumpulan Blues Gang, kalau kamu pernah dengar. Okay, ini memainkan style-style lagu blues juga. Okay. Okay, intro dia menggunakan alat muzik harmonika. Okay, untuk lagu ni. Okay, alat muzik harmonika tergolong dalam alat muzik blues. Okay, seperti yang cikgu bagi tahu tadi. Langkawi kita belayahan, hingga sebentar berjual beli. Zaman kita ini kejar mengejar. Siapa yang lambat mesti ke tepi. Kalau cempedak pantainya indah, airnya putih cantik sekali. Bukannya mudah perkara mudah. Kalau tak coba. Okay, yang memainkan counter melody tadi pada situ adalah viola. Okay, viola juga merupakan alat muzik.
Sekarang ya Rick kamu dengan bunyi belakang tu yang kau tertulis. Melayu Cina Itu bunyi je lah, okey. Bersatu jiwa Bekerjasama Memimpin dahulu kala Bagi Tuhan tukar ganti Hapuskan kawan segala sengketa Marilah hidup dalam harmoni Hey orang kita Kebanyakannya lagu-lagu blues juga menceritakan tentang lagu-lagu rakyat. Okay. Seperti kamu dengan lirik ni, belum cari lagu-lagu blues dia lirik-lirik dia baik-baik lagu-lagu rakyat. Okey, inilah dipanggilkan improvisasi. Kamu dengar di bahagian ni, melodi ni diimprovisasi oleh biola. Ini yang dipanggil improvisasi. Okay. So bila dah tahu lagu music blues, mestinya lah music blues ni dimainkan menggunakan scale blues. Telah makan Dikai Cina Okay, itu saja contoh. Itu contoh bagi music blues. Okay, cikgu bagi contoh music blues ni daripada Malaysia. Okay. Sekarang kita pergi kepada alat music blues itu, iaitu apa tadi? Slider kan, cara penggunaan slider. So kita cari lagu yang menggunakan slider. Okay. Mari kita dengar. Kebanyakan juga lagu blues dimainkan dalam pita masa 68, 12/8 juga. Okay. So, kebanyakannya 68 lah dimainkan pita dalam pita. Okay, ini cara penggunaan slider dalam music blues. Ini salah satu contoh je lah cara penggunaan slider. Di atas tali dan note akan dipetik dan akan keluarkan bunyi yang macam itulah. Yang seterusnya apa itu? Kita dengar harmonika lah.
tengok muzik blues. Okey, ada apa lagi? Kita mari sekejap Okey, pelajar. Mari kita dengar. Apa itu? Improvisasi dalam muzik jazz, iaitu sinkopasi, yang elemen-elemen penting dalam muzik jazz iaitu improvisasi, permainan secara sinkopasi, beat yang tetap, juga kelainan daripada segi tone. Okay, mari kita dengar benda-benda itu dalam lagu. Okay, cikgu akan tunjukkan lagu yang ada benda-benda tersebut. Okay, ini lagu ni asalnya dimainkan oleh seorang komposer yang terkenal, dia baru meninggal. Okay, dia bernama Chick Corea. Okay, dia ni komposer yang power lah. Okay. Dia banyak kompos lagu-lagu jazz. Lagu ni kita akan dengar nanti di bahagian ini intro part. Selepas intro part ni akan ada bahagian sinkopasinya, iaitu dia punya permainan yang sama di antara pemuzik yang lain. Melodi yang dimainkan semua sama. Ni dipanggil improvisasi juga. Okay, permainan harmonika ni dia sedang improvise melodi yang asalnya dimainkan oleh piano ini. Okay, inilah sinkopasi punya bahagian. Kamu boleh dengar semua melodi dimainkan oleh semua ahli muzik. Okay, ahli muzik yang ada di atas pentas semua memainkan melodi yang sama. Ini dipanggil sinkopasi. Okay, apa itu beat yang tak? Okay, kamu boleh dengar beat dia. Okay. Beat dia semua yang dimainkan drum. Dan kamu boleh dengar macam-macam jenis tone dalam muzik ni ataupun lagu ni. Boleh dengar tone daripada harmonika, trumpet dan saxophone. Okay, ini bahagian sinkopasi lah. Okey, ini adalah bahagian improvisasi. Okey, saya terangkan tadi. Inilah improvisasi dimainkan dalam sekolah. Ini adalah improvisasi bahagian daripada saxophone. Improvisasi daripada gitaris.
Okay, untuk pengetahuan awak semua, improvisasi ini daripada seorang keyboardist ni. Okay, keyboardist ini merupakan seorang yang cacat penglihatan. Awak bayangkanlah, Stevie Wonder dan dia ni bukan cacat penglihatan tapi boleh bermain dalam ahli pelajaran ni ada dua orang yang Stevie Wonder dan tak percayanya setiap improvisasi yang dimainkan oleh setiap pemilik semua berbeza-beza. Kamu boleh dengar perbezaan tone dia. Kalau kita dengar pula improvisasi daripada trumpet ni, berbezanya tone. Kita boleh dengar yang tadi di bahagian kita banyak memainkan elemen blues dalam permainan improvisasi diorang. Kita boleh dengar tadi. Sebab itulah kita dalam blues ini berkait dapat antara satu sama lain. Ini improvisasi daripada percussion ni. Kamu boleh lihat kebanyakan pemuzik yang memainkan muzik ni, muzik blues ni, kamu tengok dalam kumpulan diorang banyak pemuzik daripada orang yang berkulit hitam ataupun berketurunan Afrika ni, kerana diorang memang secara semula jadinya ada soul tu dalam badan diorang. So sebab atuk-atuk diorang yang menciptakan muzik blues dan muzik jazz memang ada dalam badan diorang. Daripada kecil diorang dengar muzik-muzik macam tu.
improvisasi daripada drama ataupun main drum. Okey, dia akan balik kepada lepas ni dia akan bila nak ambil ni, lepas ni dia akan sinkopasi lagi sekali untuk ending dia. Okay, dalam lagu ni kita boleh dengar dalam lagu ni yang cikgu baru tunjuk ni, lagu Spain yang diciptakan oleh ataupun dikompos oleh Chick Corea ini dan dimainkan oleh Stevie Wonder ini. Lagu ini dah terdapat banyak elemen yang ada dalam music jazz, iaitu improvisasi. Okey, improvisasi ni ditunjukkan dalam setiap solo part oleh instrumen-instrumen yang ada di dalam combo ini. Okey, setiap instrumen memainkan improvisasi yang berbeza-beza. So kita boleh dengar tone yang berbeza-beza di dalam lagu ini. Kita boleh dengar juga iaitu sinkopasi, permainan sinkopasi di dalam lagu ini. Okay. Sinkopasi ataupun sinkope, itu permainan secara samalah, maksudnya alat muzik yang lain memainkan irama dan juga melodi yang sama dan beat yang tetap. Okey, selepas ni cikgu nak tunjukkan pasal big band pula. Okey, big band ni adalah sejenis cara persembahan dalam music jazz. Okey, ni antara cara persembahan yang popular lah, big band. Okey, kita akan tengok contoh big band tu apa. Okey, kita dengar big band. Okey, ini contoh big band. Okey, big band ni ada instrumen yang ada adalah instrumen moden seperti gitar, piano, bass, drum, dan juga alat-alat blower. Alat-alat blower ni seperti saxophone, trumpet dan juga trombone. Okey, mari kita dengar macam mana big band tu dimainkan. Diorang ada notasi semua, ada skor. Kebanyakan big band ni instrumental lah. So melodi akan dimainkan oleh blower. Blower akan memegang melodi. Diorang still mengikut notasi tetapi ada improvisasi tu. Okay, melodi yang pertama ni dimainkan oleh trumpet. Kebiasaannya cara persembahan big band ni dimainkan dalam swing band. So bila kita dengar lagu big band ni, kalau zaman dulu, zaman perang dunia, lagu-lagu ni dimainkan semasa diorang tengah party lah. Dari nari. Okay, ini bahagian improvisasi. Kamu lihat bahagian ini diimprovise oleh pemain trombon ataupun trombonis. Okay, ini adalah instrumen trombon.
big band sudah. Okay, cikgu nak tunjuk lagi satu. Okay. Iaitu Deep Sea Jazz Quartet. Ini contohnya. Ini pun tergolong dalam cara persembahan jazz lah. Music jazz. Itu Deep Sea Jazz. Okay, dia ada violin. Ada gitar akustik, double bass. Saja. Okey. Okey, setakat ni ada apa-apa lagi yang awak nak tanya atau kurang jelas? Pelajar? Pelajar? Tak ada cikgu. Okey, tak ada. Okey, kalau tak ada, okey, cikgu pula nak tanya, okey? Cikgu harap apa yang cikgu tanya dekat kamu ni kamu boleh jawab lah sebab cikgu dah tunjuk, dah bincang, dah terangkan dekat slide dan juga cikgu dah tunjuk video lagi untuk buat kamu lagi faham. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya. Okey, cikgu nak tanya Kamal. Kamal buka mic. Ya, cikgu. Okey, Kamal. Kamal boleh bagi tahu tak ada boleh nyatakan alat-alat muzik dalam music blues dan juga music jazz? Boleh. Okey. Tolong bagi tahu Kamal. Music blues, harmonika, kazus, washbox, sides, viola, mandolin, banjo. Okey, terima kasih. Okey, bagi music jazz? Gitar, double bass, drum, piano, trumpet, saxophone, trombone. Okey, terima kasih Kamal. Okey, nampaknya awak fokus dalam kelas cikgu. Terima kasih. Cikgu nak panggil siapa lagi ni? Okey, Mukris. Mukris? Ya, cikgu. Okey, terima kasih. Cikgu nak awak sebutkan tokoh-tokoh pemuzik bagi muzik blues dan juga muzik jazz. Okey, boleh sebutkan tak tokoh-tokoh dia? Semua tu ke cikgu? Semua. Okey, music jazz, apa ni? Louis Armstrong, Duke Ellington, Charlie Parker, Benny Goodman dengan Ella Fitzgerald. Okey, bagi muzik blues pula? We see Handy, B.B. King, John Lee Hooker, Muddy Waters, Bessie Smith, Eric Clapton. Okey, terima kasih Mukri. Okey, nampaknya awak juga fokus dalam kelas. Okey, terima kasih. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya. Okey, Bavan. Ya, cikgu. Sorry, tadi terkeluar, Okey, tertekan. tak apa. Okey, Bavan. Okey, sejarah muzik jazz dan blues, apakah persamaan dia? Okey, muzik blues dengan jazz ni dicipta oleh siapa? Kamu boleh ceritakan tak? Dia cinta kat Chicago. Okey, kurang tepat tu Bavan. Okey, untuk muzik jazz dengan muzik blues ni, persamaan dia
adalah dari segi sejarahnya diciptakan oleh orang yang berkulit hitam di Amerika Syarikat, berketurunan okey sihat. Okey, berketurunan kulit hitam Afrika. Okey, ni adalah persamaan dari segi sejarahnya muzik blues dan jazz dan juga dicipta di selatan Amerika Syarikat. Okey? Okey cikgu. Okey okey dah faham ya? Okey, soalan terakhir cikgu nak panggil. Okey, Darren. Ya, cikgu. Okey, Darren. Cikgu nak awak terangkan elemen penting dalam muzik jazz. Cikgu ada terangkan tadi, okey, cikgu nak awak terangkan balik. Elemen penting dalam muzik jazz. Elemen penting. Apa soalan cikgu? Elemen penting dalam muzik jazz. Okey, awak boleh lihat dekat slide yang cikgu share dalam grup Telegram, nanti awak boleh lihat. Awak bacakan semula. Dah baik dah nak baik dah ni. Okey. Cikgu tak boleh buka. Tak boleh buka? Ya, saya tahu. Boleh tak buka? Improvisasi. Okey, betul. Lagi? Serta memiliki apa, baca habiskan tu daripada improvisasi sampai habis. Kamu baca habiskan. Improvisasi dan Okey, improvisasi serta memiliki ciri-ciri irama sinkopasi, beat yang tetap dan kelainan dari segi warna ton dan corak persembahan. Okey, terima kasih Darren. Okey, ini adalah elemen penting dalam music jazz. Okey. Okey, ini adalah benda penting lah. So, elemen ni berkait rapat dengan music blues. So, okey, sebelum apa-apa, okey, cikgu nak imbas semula. Okey, terima kasih kepada pelajar-pelajar yang cikgu panggil tadi. Nampaknya awak fokus dalam kelas dan awak boleh menjawab soalan-soalan yang cikgu ajukan. Okey, terima kasih semua. Okey, cikgu sebelum tu, cikgu nak imbas mula pembelajaran kita hari ini iaitu tentang music blues dan juga music jazz. Okey, cikgu rasa terangkan dia punya sejarah music blues dan jazz. Cikgu dah terangkan dia punya cara persembahan, lepas tu perkembangan muzik tersebut. Cikgu dah bagi tahu, dah kenalkan muzik-muziknya dan juga tokoh-tokoh pemuzik jazz. Okey, setakat ini kamu ada apa-apa soalan untuk tanya kat cikgu? Kalau mana yang kurang faham ke, cikgu akan ulang semula. Pelajar? Tak ada. Okey, yang lain macam mana? Yang lain okey ke? Okey, cikgu. Okey, terima kasih. Okey. Okey, terima kasih semua. Okey, sebelum tu cikgu ada bagi tugasan dekat Google Classroom. Okey. Dalam Google Classroom tu cikgu ada bagi tugasan, cikgu nak awak try buat tugasan tu dan hantar dalam Google Classroom. Bagi sesiapa yang ada masalah untuk menghantar tu boleh bagi tahu cikgu, boleh PM. Okey. Untuk tugasan itu, cikgu ada bagi slide dalam grup Telegram. Okey, awak boleh rujuk slide untuk membantu awak semua menjawab tugasan yang cikgu berikan dalam Google Classroom itu. Okey. Setakat ni ada apa-apa lagi soalan pelajar? Tak ada. Okey, terima kasih. Okey, bagi pelajar yang belum menulis nama di dalam ruangan chat ni, tolong tulis nama untuk kehadiran PDPR, okey? Pelajar? Dah tulis nama ke? Okey, kalau dah tulis nama, kita boleh dismiss lah kelas ni. Siapa yang dah tulis nama, awak semua boleh left
the meeting. Okay, terima kasih semua pelajar kerana Ya, cikgu. fokus dalam kelas. Okay, sama-sama mungkin. Terima kasih semua pelajar kerana Terima hadir. kasih, Cikgu. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama. Terima kasih cikgu. Okay, terima